أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menemukan kita pada hari ini dengan segala nikmat ke atas kita semua, dengan kita katakan nikmat yang sempurna kan, sebagai manusia, dan juga atas nikmat Allah SWT yang memberikan kepada kita masa dan kesempatan, nikmat sihat dan iman yang sentiasa ada dalam hati kita, mudah-mudahan, amin, insyaAllah. Baik, hari ini kita akan berbincang ataupun kita katakan berkongsi sama-sama doa yang kita kita dah bincangkan sebelum ni bersama dengan asatidah yang terkenal kan, yang kita kata yang mempunyai banyak ilmunya, yang dikongsikan bersama dengan kita, dan mereka telah kongsikan pelbagai penjelasan dengan doa-doa yang kita dapati, kita ambil ataupun kita susun perbincangannya berdasarkan kepada buku Inilah Doaku yang disusun, dinukilkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan kita sampai kepada doa yang keempat. Mungkin sebelum ni bagi yang dah mengikuti doa pertama, kedua dan ketiga, hari ni kita sambung yang keempat. Bagi yang belum mengikuti sebelum ni, bolehlah lihat, tonton dan kongsikan ilmu ataupun sharekan di page kita Dewan Dakwah, page kita Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dijemputlah untuk semua like, yang beramai-ramai kita like dan share perkongsian-perkongsian ilmu yang ada dalam page kita. Dan bagi yang mungkin ingin memulakan sedekah subuh, sedekah pagi ni, dengan sedekah kita bolehlah menyumbang di nombor akaun yang tertera di bawah ni kepada Dewan Dakwah sebagai satu saham kita, saham akhirat kita dalam kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT. Baik, kita lihat kepada doa kita yang keempat. Untuk sama-sama kita baca doa kita. Kita akan baca doa kita sama-sama, doa yang keempat. Bagi yang mungkin ada buku Inilah Doaku, boleh rujuk kepada doa yang keempat. Bagi yang tak ada, kita baca sama-sama, insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang keempat adalah berkaitan dengan doa memohon takwa. Allahumma, kita baca dulu sama-sama, boleh ikut sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Sekali lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sekali lagi, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Habis. Takat tu je, pendek je doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya ulang sekali lagi, tapi ni laju. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maksudnya, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, berikanlah ketakwaan, kurniakanlah ketakwaan kepada jiwaku, dan juga bersihkanlah ia, kerana Engkaulah yang sebaik-baik yang membersihkannya, dan Engkaulah pelindung dan Tuan kepadanya.
Baik, jadi kalau kita tengok kepada doa ini, pada doa ini menjelaskan kepada kita. Kita tengok kita sekarang kita nak faham apa makna doa ni. Kita minta, ya Allah, kurniakanlah takwa kepada aku. Dan kemudian kurniakanlah takwa kepada jiwaku. Dan kemudian sucikanlah ia, sucikanlah jiwa itu, dan juga engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan. Dan kemudian engkau, ya Allah, adalah sebaik-baik pelindung. Allah, engkau adalah pelindungnya dan engkau adalah Tuhan kepadanya. Jadi kalau kita tengok doa ini, satu keadaan, doa ini adalah salah satu daripada jenis doa-doa yang kita panggil as-saj'u dalam bahasa Arab. Dia adalah satu balaghah, satu kaedah yang ada dalam balaghah, iaitu adanya kita sebut sebagai rentak. Kita kata dalam bahasa Melayu kita kata rentak. Rentak dalam doa ni. Kalau kita baca tadi, kita nak nampak ada bunyi sedap sikit belakang dia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada ha belakang tu. Baik, jadi ini keindahan doa yang disusunkan oleh Nabi SAW daripada hadis ni. Ini hadis daripada riwayat Muslim. Jadi ia adalah hadis sahih yang Nabi SAW ajarkan kepada kita doa ni. Baik, kalau kita doa ini kita baca secara sendirian, maka bunyinya macam tadi. Maknanya Allahumma ati nafsi, ya Allah, kurniakanlah kepada jiwaku. Aku, kita sebut nafsi, aku. Baik, kalau kita baca ramai, kita ubah sikit. Allahumma ati nufusana. Nufusana berubah daripada nafsi tadi, yang mana nafsi maksudnya jiwaku, nafsun jiwa, aku nafsi jadi jiwa aku. Baik, jamaknya ataupun kalau ramai jadi nufus. Nufus adalah jamak kepada nafsun. Nafsun satu jiwa, nufus banyak jiwa. Jadi Allahumma ati nufusana, jiwa-jiwa kami, taqwaha, akan ketakwaannya, wa zakkiha, dan juga sucikanlah dia, khairu man zakkaha, ini masih sama juga, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan hati, anta waliyuha, dan engkau adalah pelindungnya, dan wa maulaha, dan Tuhan kepadanya. Jadi ubah sikit je dekat nafsi tadi jadi nufusana. Yang lain semua sama. Jadi doa ini kalau kita tengok yang pertama Allahumma ati. Kalau kita boleh bahagikan dulu, kalau nak bahagikan slot doa ini walaupun pendek tapi kita boleh bahagikan dia kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Bahagian yang pertama Allahumma ati. Ya Allah, kurniakanlah. Kemudian bahagian yang kedua, nafsi taqwaha. Apa yang kita minta tadi, kita minta Allah bagi kepada kita adalah, ya Allah, bagilah, kurniakanlah kepada jiwa aku akan takwa. Jadi kita minta takwa ke dalam jiwa kita. Baik, bila kita minta takwa ke dalam jiwa kita, anta khairu man zakkaha. Ini part yang ketiga, engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Kemudian part atau bahagian yang keempat, anta waliyuha. Engkau adalah pelindungnya, dan bahagian yang kelima wa maulaha, dan engkau adalah tuan kepadanya. Ini kalau kita bahagikan doa ni kepada beberapa bahagian. Baik, kita tengok satu persatu penjelasannya. Bila sebut tentang Allahumma ati, ya Allah, kurniakanlah. Apa maksud ati? Ati, berikanlah, datangkanlah. Baik, dalam bahasa Arab kita kata ati itu maknanya a'ti. A'ti maknanya berikanlah. Jadi yang kita minta Allah datangkan kepada kita, iaitu kita minta supaya Allah bagi kepada kita. Allah nak bagi apa kat kita? Apa yang kita nak Allah bagi kat kita? Jadi yang kita minta pada Allah adalah nafsi taqwaha. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, kepada jiwaku, ketakwaan. Jadi kita minta ketakwaan kepada jiwaku. Baik, apa yang dimaksudkan dengan minta takwa kepada jiwa kita? Maksudnya adalah kita minta supaya Allah menjaga kita daripada melakukan larangan-larangan Allah. Jadi kita faham dalam takwa, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa paling asas itu maksudnya adalah yang pertama dari segi bahasa dia takut. Tapi kita kata dari segi istilah dalam hukum syarak, takwa ni adalah ketika mana kita minta kepada Allah SWT supaya
dijauhkan kita daripada larangan, dan takwa ni maknanya kita melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia mesti seganding, dan seganding maknanya dalam kita melaksanakan perintah Allah, dalam masa yang sama tak boleh tidak kita mesti menjauhi larangan Allah. Dan tidak ada ertinya kalau kita semata-mata melaksanakan perintah Allah tapi dalam masa yang sama kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak sempurna dan tidak mencapai nilai takwa. Jadi seorang yang bertakwa tidak cukup sekadar solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian berzakat, kemudian menunaikan haji jika mampu, dan menyempurnakan segala rukun Islam. Tak cukup sekadar itu, tapi kita juga dalam kita kata menegakkan kalimah tauhid dalam diri kita, sekaligus kena menjauhi syirik. Dalam kita melaksanakan kewajipan, sekaligus kita kena meninggalkan larangan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maknanya kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, dalam masa yang sama kita juga menjauhi segala apa yang Allah larang. Barulah sempurna ketakwaan seseorang. Jadi kena adalah target dalam diri kita. Bukan kata yang penting solat, lepas tu nak minum arak ke, nak buka aurat ke, nak buat apa pun ikut suka kita lah. Yang penting kita solat. Dia bukan gitu. Takwa dia kena seganding. Adanya kedua-dua, iaitu yang pertama dari segi melaksanakan ketaatan, dan juga yang kedua adalah kita meninggalkan larangan. Baik, Imam At-Tibi mengatakan bahawa sebenarnya hadis ini hadis doa yang kita baca ini adalah bersumberkan daripada hadis Nabi SAW yang sahih, yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, dan juga dalam Al-Mu'jamul Kabir. Semua dinyatakan dalam kitab-kitab ulama-ulama ni, dan yang jelas hadis ini sahih. Baik, jadi hadis ini sebenarnya adalah tafsiran kepada ayat Al-Quran, ayat daripada surah Asy-Syams ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang maksudnya serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan, fujur, dan juga yang membawanya kepada takwa. Jadi tafsiran daripada ayat ini, maknanya ayat ini menjelaskan tentang Allah lah yang mengilhamkan kepada kita jalan yang membawa kita kepada jauh daripada kejahatan, dan juga bukan jauh, kita kata yang membawa kita kepada kejahatan atau membawa kita kepada takwa. Jadi Allah lah yang menyusun, yang mengatur kesemuanya. Jadi tafsiran daripada ayat inilah, maka kita kata bila Allah yang mengatur, sama ada kita tu nak menuju jalan kita tu menuju kepada takwa atau menuju kepada maksiat, kepada dosa, kepada kejahatan, maka di situ menjadi tuntutan kepada kita untuk kita mohon kepada Allah. Jadi nak kata yang pertama, ayat ni perlu difahami lah, bukan bermakna Allah yang tentukan semua, kita tak boleh buat apa-apa. Kita dalam fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, kita memahami bahawa Allah menentukan sesuatu tetapi kita ada usaha, manusia diberikan keupayaan dan kemampuan untuk berusaha. Baik, jadi kita kata bila ayat tu mengatakan adanya kemungkinan untuk seorang manusia, sama ada dia berjalan ke arah fujur, ke arah dosa, ke arah kejahatan, atau ada kemungkinan juga kita itu berada di atas jalan takwa. Maka bila ada kemungkinan itu, maka tak boleh tidak kita mesti memohon kepada Allah SWT, dan yang boleh kita kata menunjukkan jalan tersebut atau menentukan jalan di manakah kita akan berada, maka kita kena mohon kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada aku takwa. Kena minta kepada Allah, sebab Allah lah yang maha mengetahui, Allah lah yang maha bijaksana, Allah lah yang menentukan segala ketentuan takdir kita. Jadi tafsiran kepada ayat tadi, di situlah kita berdoa. Baik, jadi apa yang kita nak doa daripada lafaz nafsi taqwaha, ya Allah selamatkanlah, berikanlah kepada jiwaku takwanya. Apa sebenarnya yang kita minta di sebalik takwa ni? Sebab saya pernah dapat soalan, ada orang tanya, bila kita punya panjang lebar jelas pasal takwa ni, kita jelaskan takwa ni apa, kita kena minta takwa, kita kena mohon takwa pada Allah. Akhirnya ditanya apa? Kenapa kena takwa? Ada yang tanya, kenapa kena minta takwa? Baik, yang pertama kita kena faham apa perlunya takwa dalam diri kita. Kenapa kita ni perlu kepada takwa? Takwa yang pertama, takwa adalah lambang keimanan seseorang. Orang yang bertakwa lah bermakna dia diredai oleh Allah SWT.
Jadi kenapa kita minta takwa? Sebab kita nak Allah redha kepada kita. Dan kita nak Allah sayang kepada kita. Maka dengan sebab itulah kita nak takwa tu. Sebab takwa yang akan menjadi sebab kepada kasih sayang Allah datang kepada kita. Takwa yang akan menjadi sebab kepada datangnya redha Allah ke dalam diri kita. Jadi kita perlu kepada kasih sayang Allah. Kita perlu kepada redha Allah. Kenapa? Kalau ditanya pula, kenapa pula kena redha Allah? Sebab semua nak masuk syurga kan? Bila semua nak masuk syurga, maka kita semua perlu kepada redha Allah. Kita semua perlu kepada kasih sayang Allah. Sebab syurga adalah tempat bagi orang-orang yang Allah redai. Syurga adalah tempat bagi orang yang Allah sayang. Jadi bila kita semua nak masuk syurga, maka nak masuk syurga perlu kepada takwa, dan sebab takwa itulah adalah menjadi sebab kepada datangnya redha Allah kepada kita. Jadi kena adalah. Jadi sekarang ni kita nak Allah tolong jaga kita kan. Tadi kita minta supaya Allah datangkan takwa kepada kita, dengan kata lain seolah-olah kita minta kepada Allah, ya Allah tolong jaga aku daripada benda-benda yang menjauhkan aku daripada takwa ni. Baik, jadi apa yang kita nak minta daripada Allah supaya dijauhkan? Dalam perkataan takwa itu menunjukkan kita minta kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada sifat yang suka mengikut hawa nafsu kita. Kita ni kena ingat bahawa hawa nafsu adalah umpama haiwan liar. Haiwan liar yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi kita manusia ni ada banyak unsur dalam badan kita. Dan salah satunya adalah hawa nafsu. Kan? Hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita, dalam badan kita, itu umpama haiwan liar, yang mana haiwan liar ini kita perlu tambat. Kita kena tambat dia dengan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Baginda jelaskan bagaimana kaedahnya supaya kita boleh menambat hawa nafsu kita. Sebab haiwan liar, hawa nafsu yang merupakan haiwan liar yang ada dalam tubuh badan kita ni, apabila kita tak tambat dia, maka dia akan lepas bebas dan melakukan apa sahaja yang dia suka. Sehingga akhirnya dia mendominasi diri kita. Sehingga akhirnya dia menunggangi kita. Jadi kita pula jadi haiwan tunggangan dia. Sebab kita biarkan dia lepas bebas. Dan hawa nafsu ni ada makanan dia. Dua makanan dia. Dan yang pertama, makanan dia adalah makanan hawa nafsu adalah makan. Makan apa tu? Makan yang kita dah makan kat rumah tu. Kan? Makan nasi, makan sate, makan ni pagi-pagi makan apa? Roti canai, nasi lemak, nasi kerabu. Kan? Semua yang kita makan tu, makanan yang melampau banyaknya itu akan menjadi makanan kepada hawa nafsu. Jadi kalau kita makan ikut keperluan, kan? Berapa tubuh badan kita perlukan untuk mendapatkan tenaga untuk beribadah, maka makanan itu adalah makanan yang menjadi keperluan tubuh badan. Hawa nafsu belum dapat makan lagi masa tu. Tapi bila kita makan lebih daripada keperluan badan kita, maka ketika itu yang makan bukan lagi badan kita, tapi hawa nafsu. Maka dia pun semakin sihat dan bertenaga untuk kemudian ada kekuatan menunggangi kita. Itu makanan. Jadi pagi-pagi kalau kita makan roti canai sekeping, okey, itu makanan jasad kita lagi. Tapi bila dah start sampai, sedap roti canai ni, 3 keping kita makan. 3 keping dah lebih daripada keperluan. Dan bila lebih daripada keperluan, mungkin atas orang juga kan, kita tak sama keperluan kalori kita. Baik, lebih daripada keperluan, maknanya dia dah bukan makanan kita lagi, tapi kita dah bagi makan kepada hawa nafsu tadi. Baik, apa dia makanan kedua untuk hawa nafsu? Tidur. Tidur keperluan tubuh badan. Kan? Wali jasadika alaika haqqan, ke atas tubuh badan kamu adanya hak. Kan? Jadi hak ke atas tubuh badan adalah rehat. Jadi kita kena bagi hak kepada tubuh badan kita, iaitu tidur. Rehat tu kita dengan tidur, dan kita perlukan tidur. Tapi pada kadar yang diperlukan oleh tubuh badan, bukan lebih daripada apa yang diperlukan. Jadi maknanya jasad kita, tubuh badan kita ni memerlukan kerehatan. Kalau tidur tu kita kata tidur kita jangan macam baby lah. Baby tidur berapa jam? 20 jam sehari. Ada baby besar sikit dia tidur 12 jam sehari. Orang dewasa ni banyak tanggungjawab kita. Kalau tidur sampai 12 jam sehari, 1/2 daripada 24 jam kita tidur. Maknanya kalau seumur hidup kita buat macam tu, separuh hidup kita tidur. Atau kalau kita ambil 8 jam sekalipun, kalau kita bilang 8 jam daripada 24 jam kita tidur. Dan 1/3 hari kita tidur. Maksudnya kalau kita hidup 60 tahun, 20 tahun kita tidur, tak bangun-bangun. Tinggal 40 tahun je kita hidup.
Kalau kita dah hidup 30 tahun, maknanya 10 tahun kita dah tidur. 20 tahun je kita buat kerja. Jadi memadailah tidur itu sebagai rehat. Selebihnya tak perlu kita berfikir lagi. Sentiasa kita rasa nak rehat. Kan kita kadang-kadang dah buat kerja sikit, mula fikir nak duduk-duduk, nak santai-santai, nak tengok TV, nak bersembang, nak duduk saja, tak buat apa-apa. Padahal kita dah tidur 8 jam. Dah habis 1/3 usia kita untuk tidur. Ini kita kata kalau cukup sekadar tadi maksimum 8 jam sehari untuk orang dewasa, itu sekadar itulah kita tidur, maka itu adalah keperluan jasad kita. Lebih daripada tu jadi makanan kepada hawa nafsu. Jadi di sinilah kita minta supaya Allah tolong jaga kita, Allah bantu kita, Allah tolong kita dalam kita berusaha untuk menjauhi diri kita daripada sentiasa ikut hawa nafsu kita, keinginan nafsu kita. Kita minta Allah jaga supaya kita ni menjadi orang yang sentiasa berusaha untuk menundukkan nafsu kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itulah tanda kesempurnaan iman seseorang. Yang Nabi SAW jelaskan bahawa tidak beriman seorang daripada kamu. Ataupun dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengasihi aku. Aku tu Nabi SAW mengatasi daripada kasihnya kepada yang lain. Atau ada dalam hadis lain dijelaskan, maka hendaklah hawa nafsunya kan, tunduk patuh kepada apa yang aku ajarkan. Aku tu maksudnya Nabi SAW. Jadi kalau hawa nafsu kita sampai suka kan, untuk mengikuti segala ajaran Nabi tanpa rasa terpaksa dan penuh bahagia, maknanya kita rasa penuh bahagia untuk mengikuti apa yang Nabi ajarkan tanpa merasa ia sebagai beban, ketika itu lengkaplah, sempurnalah keimanan kita. Baik, apa lagi yang kita minta Allah jaga? Dalam doa kita minta takwa ni, apa yang kita nak minta Allah jaga kita? Minta Allah jaga kita daripada melakukan fujur dan juga fawahish. Jadi ada 3. Yang pertama, minta Allah jaga kita daripada jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, jadi orang yang selalu follow hawa nafsu kita. Yang kedua, kita minta supaya Allah jaga kita daripada dosa yang berbentuk fujur. Fujur ni dosa ada 2 jenis. Satu yang namanya fujur dan satu lagi fawahish. Fujurnya adalah dosa-dosa yang berbentuk, kita boleh katakan mungkin jenayah kan? Ataupun kita kata dosa-dosa yang berbentuk zahir, fizikal kita. Misalnya orang yang suka mencuri, orang yang suka menyakiti orang yang suka mencuri, merompak, membunuh, itu bentuk dosa-dosa fujur. Satu lagi dosa fawahish. Dosa fawahish ni dosa yang melibatkan keinginan-keinginan hawa nafsu yang berbentuk syahwat, seksual kita katakan. Jadi ada orang dia baik pada sikap perangai akhlak, dia tak ada keinginan untuk buat jenayah secara fizikal, tetapi dia lebih cenderung untuk melakukan jenayah secara fawahish. Jadi kedua-dua dosa ni dianggap sebagai dosa. Itu kena diperhatikanlah, sebab kadang-kadang orang yang suka buat dosa bentuk fawahish, dia tak buat yang fujur. Sebab untuk buat dosa fawahish, dia perlu tinggalkan dosa fujur. Kadang-kadang ini kalau kita nak jelaskan panjanglah, mungkin boleh dapatkan daripada mungkin kita boleh bincang akan datang, ataupun dapatkanlah daripada mana-mana penjelasan tentang dosa fujur dan juga fawahish. Ini kita minta dalam doa takwa tadi. Baik, kemudian kita sebut, maknanya kita kata sekarang ni dengan lafaz kita mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan takwa kepada kita. Di situ ada lambang kesedaran kita, atau bahasa kita mudah kata sedar diri lah. Dengan kata-kata doa ini dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita sedar, kita telah pun sedar bahawa kita perlu kepada Allah SWT untuk menolong kita, dan di situ juga kita telah pun sedar diri betapa kita ni adalah seorang pendosa, betapa kita ni perlu menjauhi dosa-dosa itu, dan betapa kita perlu kepada takwa. Jadi sedar ni benda penting, sebab untuk berubah kepada yang lebih baik, kita perlu pertama sekali sedar. Pertama kita perlu tahu dulu, tahu apa yang kita buat tu betul ke salah. Jadi lepas kita tahu benda yang kita buat, maka kita kena sedar. Jadi bila kita berdoa dengan doa ini, menunjukkan kita dah sedar bahawa kita ni adalah seorang pendosa dan kita perlu kepada pertolongan Allah untuk kita menjauhi dosa-dosa tu. Dah sedar, barulah kita boleh usaha untuk mengubah. Usaha tu salah satunya dengan doa ini. Baik, kita pergi kepada part yang seterusnya, iaitu wazakkiha anta khairu man zakkaha. Yang maksudnya adalah bersihkanlah ia
kerana engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Baik, doa di lafaz ini seolah-olah menggambarkan ada satu perbuatan ke atas satu benda yang lain. Jadi kita tu minta dengan Allah untuk Allah bersihkan hati kita, tapi kita tu sebut dalam bentuk ya Allah bersihkanlah dia. Dia tu macam benda lain. Seolah-olahnya ini kita, ini dia. Jadi kita ni yang tengah doa, ni kita tengah doa, ya Allah bersihkanlah dia. Dia tu benda lain. Jadi macam mana boleh kita kata dia tu benda lain? Jadi seolah-olah kita kata kita dengan dia ni dua unsur yang berbeza. Kita yang sedang berdoa dengan hati kita adalah dua benda yang berbeza. Memang macam tu ke? Jawapannya ya. Ya. Itu yang kita kata tadi, dalam tubuh badan kita ada banyak unsur. Dan tadi salah satu kita sebut hawa nafsu, dan unsur yang lain adalah hati. Jadi kalau kita panggil jasad kita ni, tubuh badan kita ni adalah umpama satu negara, ada pentadbiran kan? Dan rajanya adalah hati. Jadi sekarang kita yang berdoa ni sedang mendoakan raja kita. Macam kita sekarang lah, kita kan selalu mendoakan sultan kita, mendoakan agung kan, kita mendoakan yang baik-baik supaya mereka dapat mentadbir kita dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sama dengan kita mendoakan hati kita supaya hati kita ni menjadi raja yang baik, raja yang bersih, gitu kan, yang boleh mentadbir seluruh tubuh badan kita. Dan sesuai dengan apa yang Nabi SAW jelaskan bahawa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh badan kita ada satu segumpal darah, segumpal daging kan. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila daging itu baik maka baiklah seluruh anggota kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila rosak daging itu maka rosaklah seluruh anggota kita. Jadi daging itulah hati. Ala wahyal qalb, Nabi kata, ketahuilah bahawa ia adalah hati. Jadi sekarang ni kita tengah doakan hati kita tadi, yang dikatakan seketul daging yang akan menentukan sama ada kita akan baik ataupun sebaliknya. Jadi sekarang ni kita doakan supaya hati kita tadi menjadi hati yang bersih, supaya dia boleh mentadbir tubuh badan kita dengan pentadbiran yang baik, menjadikan kita orang yang dekat kepada Allah SWT. Sebab itulah kita mendoakan tadi hati kita, ya Allah bersihkanlah dia kan, hati kita tu kan, satu benda yang satu entiti ataupun satu unsur yang ada dalam tubuh badan kita, raja kita kan, yang akan memberi arahan kepada seluruh anggota badan kita melakukan satu amalan sama ada baik ataupun buruk. Baik. Jadi dalam kalimah wazakkiha anta khair man zakkaha, ya Allah sucikanlah dia kan, sucikanlah ia dan engkau adalah sebaik-baik yang menyucikan. Di sini kita menunjukkan bahawa adanya usaha, kan? Adanya usaha maknanya setiap kebaikan itu perlu kepada usaha. Dan kita kata bila kita usaha, kan? Kita kata sucikanlah ia, maknanya ada kerja kita kena buat. Apa kerjanya? Sucikan, menyucikan hati. Kalau Nabi SAW disucikan hati dia dengan kaedah malaikat Jibril, operation belah, dan dia ambil hatinya tu dicuci dengan air zam-zam. Kita tak boleh buat gitulah. Setakat ni tak ada lagi kot hospital atau klinik yang menyediakan khidmat cuci hati dengan air zam-zam. Dan kita tak perlukan itu. Dan kalau kita buat pun belum tentu dapat bersih macam hati Nabi SAW. Sebab itu kita panggil takhasus kan, pengkhususan kepada Nabi SAW. Bukan kita. Jadi kaedah kita menyucikan hati itu berbeza. Jadi salah satunya melalui doa ini, dan maknanya kita kena ada usaha menyucikan hati kita. Selebihnya, bila kita kata wa anta khair man zakkaha, selebihnya itu adalah Allah lah yang akan mengizinkan untuk hati itu bersih. Tapi kita perlu tahulah, walaupun kita kata Allah yang akan tentukan bersih ke tidak hati itu, kita hanya boleh usaha. Tapi bukan maknanya kalau gitu tak aci lah Allah yang tentukan. Tak, itu kena tahu Allah maha aci. Aci tak aci tadi. Allah tu maha adil. Kan? Kalau kita kata tak adil lah, Allah yang tentukan. Tak, Allah maha adil. Allah akan bersihkan hati kita ketika dia melihat kita bersungguh-sungguh membersihkan hati kita. Ketika dia melihat usaha kita tu betul-betul maksimum, maka dia pasti akan bersihkan hati kita. Jadi yang penting kita usaha je. Fokus kepada usaha, tak payah fokus kepada kerja Allah, apa yang Allah nak tentukan kepada kita. Baik. Dan di sini kita katakan bahawa kita kata dalam doa ini menunjukkan bahawa kita bukan hanya semata-mata bergantung kepada usaha kita, tapi kita juga mengharapkan adanya pertolongan daripada Allah SWT. Baik, part seterusnya, bahagian seterusnya adalah tentang anta waliyuha. Engkau adalah pelindungnya. Atau dalam bahasa Arab kita kata sebenarnya maksud dia adalah nasirha,
penolongnya. Kan? Engkau adalah penolongnya. Jadi waliyuha ini merujuk kepada sifat penolong. Jadi Allah tu penolong kepada siapa? Allah penolong kepada doa ni, kepada takwa tadi. Maksudnya ayat ini anta waliyuha itu balik ke mana? Dia balik kepada ati nafsi taqwa. Jadi maknanya tadi kita minta ya Allah kurniakanlah kepada jiwaku akan ketakwaan, maka bila kita kata engkau adalah penolongnya, penolong kepada apa? Penolong kepada sifat takwa yang nak datang kepada kita. Jadi maknanya Allah lah yang akan membantu ataupun boleh menolong kita dalam mendatangkan sifat takwa dalam diri kita. Jadi sekarang ni kita nak supaya datangnya takwa, dan kita kata Allah lah yang akan mendatangkan redha kepada, seolah-olah kita bayangkan ginilah, seolah-olah ayat ini menjelaskan, mengatakan begini, ya Allah tolonglah tolonglah hati ni ya Allah, supaya hati ini berupaya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keredaanmu kepadanya. Sebab apa? Sebab engkau lah yang sebaik-baik penolong kepada hati ini. Jadi ya apa yang kita nak minta bukan sekadar tolong datangkan takwa, tapi tolonglah ya Allah, tolong supaya bagi hati ini mampu untuk melakukan sesuatu yang engkau boleh redha kepada dia. Jadi di situ maknanya kita kata kita menyifatkan Allah sebagai penolong yang akan menolong kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang gini, kalau kita berniat, misal katalah, okey mulai sekarang kita nak bangun qiyamul lail pukul 3 pagi contohnya. Kalau kita bergantung kepada kekuatan fizikal kita, ada orang pasang loceng. Saya ingat dulu zaman belajar, biasalah kita semangat masa muda-muda dulu, remaja ni nak mula belajar qiyamul lail semua. Ada macam-macam jenis lah kawan-kawan kita kan. Ada yang pasang jam, kan? Ini bukan saya, tapi kita kata kita kongsi pengalaman. Dia pasang jam loceng, nak bangun tengah malam, bagus Alhamdulillah, ada semangat tu. Kemudian bila jam loceng bunyi, dia bangun, tutup jam. Lepas tu, besok pagi sedih. Alah tak terbangun malam tadi. Okeylah malam ni kita bagi jam tu duduk jauh sikit. Dia letak jam tu jauh sikit dekat pintu bilik. Jadi kalau nak matikan jam, kena bangun jalan kaki, pergi ke bilik, ke pintu baru boleh tutup. Malam tu terjadi lagi, jam bunyi dan dia bangun jalan kaki, jalan sampai ke pintu bilik, tutup jam lagi, sambung tidur. Besok pagi sedih lagi, alah tak terbangun. Kan? Kemudian hari ketiga dia kata, okeylah kali ni kita letak atas pintu pula. Jadi kalau nak matikan jam, kena panjat kursi untuk matikan jam. Rupanya malam tu apa jadi? Jam tu bunyi, jam atas pintu tu bunyi, dibangun tidur, ambil kerusi, panjat, matikan lagi jam. Kan? Kemudian sambung tidur. Gagal 3 malam berturut-turut dengan kaedah kita bergantung kepada kekuatan kita dan bergantung kepada jam loceng yang membunyikan. Tapi sebenarnya kalau kita tambahkan satu lagi, kita minta pada Allah kan, supaya Allah yang tolong bangunkan kita, Allah yang bagi kekuatan kepada kita. Siapakah yang akan bagi kekuatan kepada badan kita, tubuh badan kita, untuk kemudiannya mampu bangun dan bergerak, kan? Mampu untuk kemudian bangun, ngantuklah macam mana pun, penatlah macam mana pun, kita tetap bangun, pergi bilik air, ambil wuduk dan solat tahajud, solat malam. Maknanya di situ kita kata inilah perlunya kepada pertolongan Allah. Dan boleh jadi kadang-kadang dengan kita minta pada Allah, Allah bagi kita kekuatan, dengan mudahnya kita boleh melaksanakan amalan, satu-satu amalan. Baik, kemudian bahagian yang seterusnya, wa maulaha. Dan ini bahagian terakhir, ini balik kepada kata-kata kita tadi, wa zakkiha. Jadi sekarang kita sifatkan Allah, engkau adalah sebaik-baik Tuhan, engkau adalah Tuhan kepadanya. Baik, sifat ini merujuk kepada doa kita tadi, kita minta ya Allah sucikanlah ia. Jadi kita minta tadi, ya Allah sucikanlah hati kita, ya Allah sucikanlah hati kita, maka kemudian kita letakkan sifat engkau adalah Tuhan kepada hati itu. Jadi seolah-olah dalam kalimah wa maulaha ini kita sebut seolah-olah dalam tu ada doa. Kita minta ya Allah sucikanlah hati itu dan didiklah hati itu. Dan sebagaimana seorang tuan mendidik hambanya. Maksudnya tuan ni, dia kalau ada hamba sahaya, dia akan ajar hamba sahaya ni buat kerja. Dan dia ajar cara buat kerja satu persatu. Jadi sebagaimana seorang tuan mengajar hamba dia untuk buat kerja, maka begitulah kita minta kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah,
Dan sucikanlah hati ini ya Allah. Dan sucikanlah hati ini dan didiklah hati ini sebagaimana seorang tuan mendidik hambanya gitu. Dan itu kita minta pada Allah, ya Allah, sungguh ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah. Kita tahu hati kita ni penuh dengan kekotoran. Kita tahu hati kita ni selalu melakukan dosa dan kesalahan. Hati kita ni berbolak-balik qalbun. Yang kita tak mampu untuk kawal dia, yang melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Sebab Allah adalah pemilik hati ini, Allah adalah yang memiliki, yang menciptakan hati ini sendiri. Maka Allah lah yang boleh membolak-balikkan dia, dan Allah lah yang boleh mengaturkan hati ini supaya dia sentiasa terjaga dan sentiasa suci dan sentiasa bersih. Kita dikurniakan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suci ketika lahir dahulu, dan kemudian kita kena pulangkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum akhir hayat kita dalam keadaan hati itu bersih dan suci. Kita tidak ada hak untuk mengotorkan hati kita dengan sesuka hati kita, sebab hati kita ni milik Allah. Dan inilah yang kita mohon dengan bergantung ataupun kita kata menyebutkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik kepada hati ini. Baik, bila kita gabungkan anta waliyuha wa maulaha, kita gabungkan sifat Allah ini sebagai Allah lah pengatur kepada hati itu dan Allah lah yang memiliki hati itu, maka gabungan ini menunjukkan bahawa dalam usaha kita usaha kita untuk mendapatkan sifat takwa dan usaha kita untuk menyucikan hati, kita perlu kepada pemahaman dan juga penghayatan mengenai sifat Allah ini, bahawa Allah pelindung kepada hati kita dan Allah adalah Tuan kepada hati kita. Barulah ketika itu kita akan dapat memastikan takwa dan juga hati kita itu, datangnya takwa ke dalam hati kita dan juga hati kita akan berada dalam keadaan suci. Baik, sekarang ni apa yang kita nak sucikan pada hati kita? Kita nak sucikan hati kita daripada perbuatan, kata-kata dan juga akhlak yang mazmumah. Baik, bermakna ada kita kata kaitan di antara penyucian hati dengan takwa, iaitu penyucian hati yang kita tadi sebut. Kita nak sucikan hati kita daripada 3 perkara, iaitu daripada perbuatan yang tak baik, daripada kata-kata yang penuh maksiat, daripada akhlak yang mazmumah. Bermakna semua ini bersifat zahir. Jadi penyucian hati akan membentuk sikap kita, akan membentuk kata-kata kita, akan membentuk perbuatan kita. Baik, maka itu menjadi kayu ukur kepada tahap takwa kita. Takwa di mana? Takwa batin. Jadi suci hati itu akan bagi kesan kepada zahir kita, dan zahir kita itu adalah petanda kepada ketakwaan kita. Maka sucinya hati akan menjamin ketakwaan hadir dalam diri kita. Jadi kita tak akan dapat takwa kalau hati kita kotor. Sebab tu orang munafik, dia memang baik perangai dia, beretika gitu, tetapi hatinya kotor. Sebab apa? Sebab dia penuh dengan kepura-puraan dalam hidup dia. Dia bukan nak kebaikan pun, tapi dia jadi baik sebab dia ada kepentingan. Jadi maknanya bila kotor macam tu, dia tak akan datang takwa. Sebab kita katakan maknanya sekarang ni kenapa digandingkan tadi kan, suci hati dan takwa, sebab dia ada kaitan. Jadi zahir dan batin kena bergerak seiring kan. Baik, dan kesimpulannya, kita simpulkan daripada doa ini, keseluruhannya kita dah fahami tadi dari segi makna. Yang pertama sekali kita katakan bahawa doa ini menunjukkan kepada kita dalam pada kita mohon kepada Allah, tapi dalam masa yang sama doa ini adalah satu fakta yang beritahu kepada kita bahawa kita wajib untuk membersihkan hati. Dan kenapa? Untuk mendapatkan takwa. Jadi rentetan dia ginilah. Kenapa nak bersihkan hati? Sebab nak dapatkan takwa. Kenapa kena takwa? Sebab takwa itulah yang akan buat Allah redha kepada kita. Kenapa nak Allah redha kepada kita? Sebab nak masuk syurga. Kan? Sebab syurga adalah tempat bagi orang yang Allah redha. Orang yang Allah suka je, orang yang Allah sayang je yang akan dapat syurga. Kan? Jadi itu keperluan takwa. Kenapa kita minta doa ni pagi-pagi, mula hari Isnin kita mulakan dan dengan memohon kepada Allah supaya Allah bagi kepada kita sifat ini. Okay? Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu kepada takwa? Tadi kita dah jelaskan sebab dengan takwa kita akan dapat redha Allah, dengan itu kita dapat syurga. Baik, yang ketiga, dalam konsep takwa dan bersihkan hati atau dalam keseluruhan doa ini kita katakan adanya konsep usaha.
ada formula ni nak bagi formula. Usaha, doa, tawakal. Usaha plus doa plus tawakal sama dengan berjaya. Jadi dalam doa ini menunjukkan bahawa kita kena ada usaha menyucikan hati. Kita kena ada usaha untuk meningkatkan takwa. Dan kemudian kita doa, dan inilah doanya. Dan kita kena doa mohon pada Allah supaya Allah tolong kita untuk mendapatkan sifat ini, dan kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah sama ada di manakah kedudukan yang akan kita dapatkan, dan kalau kita takwa kita meningkat di level manakah ia akan berada, di manakah level takwa yang kita akan dapat duduk. Yang penting 3 unsur ni kena ada. Kita kena ada usaha yang sungguh-sungguh, bersihkan hati kita dengan 5 kaedah. Yang 1, baca Quran, tadabbur Quran. Yang kedua, banyakkan zikir. Yang ketiga, banyakkan puasa. Yang keempat, dekat dengan orang yang soleh. Ini antaranya. Yang boleh membuatkan kita bersih hati. Jadi itu usaha yang boleh kita buat. Kemudian kita tetap kena doa, sebab nanti Allah yang akan tentukan. Dan Allah yang akan memberikan kita kekuatan. Dan selebihnya dah kita berhenti untuk buat judgement ataupun mencari-cari aku ni dah tingkat takwa ke belum, tingkat takwa ke belum, tak perlu cari. Itu ketentuan Allah. InsyaAllah dengan fokus kepada apa yang perlu kita lakukan, usaha dan doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah SWT, dengan fokus itulah maka Allah akan membantu kita sehingga kita termasuk dalam golongan al-muflihun, golongan orang yang berjaya di akhirat kelak. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Dan ingat bahawa kita kata rukun takwa ni maknanya satu yang akan wajib ada dalam usaha, dalam Allah nak meningkatkan takwa kita adalah Allah akan datangkan ujian demi ujian, test untuk kita. Lepas kita test tu, kalau lulus, naik level takwa. Jadi jangan lupa dalam kita doa yang ni, sekaligus dalam hati kita minta pada Allah supaya Allah bagi kita kekuatan untuk kita menghadapi segala ujian, segala cabaran yang akan datang kepada kita dalam kehidupan kita, dalam agenda untuk kita meningkatkan takwa di sisi Allah SWT. Sama-sama kita saling mendoakan untuk kita sama-sama mendapatkan level takwa yang terbaik di sisi Allah SWT. Usahakanlah sehingga ke akhir hayat kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira sekadar itu saja. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.